Sebutlah kisah suatu cerita putri jelita berbagai rupa. Termasyhur ceritanya di serata dunia. Putri Gunung Ledang, itulah orangnya. Tatkala bulan sedang mengambang, sedang Sultan Mahmud Shah beradu dengan nyenyaknya. Baginda didatangi seorang gadis cantik di dalam lamunan lena sambil berasyik masyuk dengan baginda. Namun, terlalu luar biasa akan rupa perempuan itu yang membelai dan menggoda baginda sehinggakan tidak mahu langsung terjaga dari mimpinya. Siapakah gerangan Tuan Putri? Nama Beta kah? Ya, benar. Nama Beta ialah Putri Ratna Gumilasari. Sungguh indah tempat Tuan Putri bersemayam ini. Di manakah tempat ini, Tuan Putri? Kalau tuanku nak tahu, tuanku sekarang berada di Gunung Ledang yang terletak di Tanjung Putri. Nian sungguh wajahmu, Tuan Putri. Indah sungguh untuk ketimu. Adakah Tuan Putri sudah diuji? Karena hati Beta telah ditambat. Ada-ada sajalah tuanku. Kau buatku senyum tertawa dengan senda manja. Mungkin itu ada. Ku lebih selesa kini punya teman menemani. Andainya kembali Sudilah memberi senyummu lagi. Aku lihat keikhlasan. suaramu membawa ketenangan. Oh, benarkah walau kita berdua Tapi tak serupa. yang penting kita saling memahami. Tuan Putri, sudikah Tuan Putri menjadi peneman hati Beta? Tuan Putri? Tuan Putri? Tuan Putri? Tuan Putri! Tuanku, adakah tuanku baik-baik saja? Ambilkan makanan. Betul baik. Tuan Putri. Dayang, titahkan Tun Mamat dan Hang Tuah ke Balerong segera. Ampun tuanku, hamba menjunjung perintah. Dayang menjunjung perintah, lalu memanggil Tun Mamat dan Hang Tuah menghadap tuanku di balai Rongseri. Ini amat menggusarkan hati kedua-dua pembesar, terutamanya Laksamana Hang Tuah. Ampun tuanku, apakah hajat tuanku mentahkan kami kemari? Beta telah bermimpi tentang seorang gadis jelita yang berada di puncak Gunung Ledang. Beta begitu tertarik dengan wajahnya yang tersangat-sangat rupawan. Siapakah gerangan Tuan Puteri yang telah menambat hati Beta itu? Namanya Putri Ratna Gumilasari.
Oleh itu, bolehkah tuanku menceritakan serba sedikit tentang tempat tersebut? Tempat tersebut begitu tinggi. Dari sana beta dapat melihat laut yang terbentang luas. Beta rasa di kawasan tersebut bukan lagi di bawah jajahan takluk beta. Selama ini, Patih hanya mendengar akan cerita orang mengenai puteri itu. Tetapi melalui mimpi baginda, Patih rasa dialah penjaga Gunung Ledang sejak ratusan tahun lamanya. Patih juga macam pernah terdengar tentang cerita yang tuanku beritahu kepada kami sebentar tadi. Oleh itu, beta ingin menitahkan kamu berdua untuk mencari kawasan tersebut dan sampaikan hajat beta untuk meminangnya sekarang juga. Kami menjunjung perintah tuanku. Ampun, tuanku. Keesokan harinya, Tun Mamat terus menjalankan titah baginda untuk mencari tempat bersemayam Tuan Puteri dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar perkampungan. Tidak lama kemudian, akhirnya Tun Mamat menemui seorang pemuda yang bernama Budiman yang sering berburu ke hutan. Penat sungguh hari ini. Assalamualaikum Tuan Hamba. Waalaikumsalam. Hamba ada satu pertanyaan. Apakah itu? Pernahkah Tuan Hamba melihat sesuatu yang aneh ketika berada di hutan rimba ini? Hamba rasa hamba tidak ada nampak sesuatu yang aneh, tetapi yang hamba ada melihat beberapa orang gadis sedang bermandi-manda di sungai sana. Hamba begitu muskil, tetapi hamba begitu takut untuk menegurnya. Di manakah tempat yang dikatakan oleh tuan hamba? Tempatnya tidaklah jauh, tetapi hanya 2 batu sahaja. Hutannya sangat tebal dan gunungnya sangat tinggi. Bolehkah Tuan Hamba membawa kami berdua untuk ke sana? Boleh saja tuan, marilah ikut hamba. Mari. Mereka semua pergi menuju ke arah gunung yang dikatakan tempat di mana puteri tersebut bersemayam. Semasa berjalan menuju naik ke atas gunung, Hang Tuah terlihat seorang nenek kebayan lalu menyapanya. Ayolah kita berehat dulu sebentar di sini. Baiklah. Silakan. Mari kita duduk. Perjalanan kita masih jauh. Benar. Siapakah itu? Siapa kalian? Kami utusan Sultan. Wahai nenek, apakah tujuan nenek berjalan seorang diri di hutan rimba ini? Nenek memang tinggal di sini, Cu. Apa tujuan Cu di sini? Kami semua sebenarnya dalam perjalanan untuk meminang puteri yang berada di puncak gunung ini. Untuk siapa tu, Cu? Meminang bagi Sultan Melaka. Sultan Mahmud Shah. Jangan berangan meniti laut. Takut airnya menjadi api. Tapi Nek, kami hanya menjunjung perintah Sultan saja. Baguslah, Cu. Taat yang tiada kesudahan. Nek, kami mohon agar Nek menunjukkan jalan dan arah untuk kami ke sana. Siapa engkau untuk aku beri petunjuk? Jika nenek masih berkeras, biarkan kami sahaja yang pergi sendiri. Nak ke mana kamu semua? Jangan sampai tersilap langkah. Izinkan kami tumpang lalu. Ingin perang situ. Nak ke mana kamu semua? Jangan sampai
sampai tersilap langkah. Apakah kami kurang jelas? Kami ingin pergi mendaki. Kamu semua jangan sampai tersilap langkah. Tolonglah jangan ganggu kami. Kami hanya ingin mendaki. Ya kemana kamu semua? Jangan sampai tersilap langkah. Hei orang tua, jangan menyebok. Sendiri buat, sendiri tanggung. Mari. Jika kamu semua masih berkeras, kamu haruslah menanggung bala. Apakah bala yang bakal menimpa Sultan? Sebelum engkau pergi ke puncak sana, engkau perlu sediakan 7 syarat ini terlebih dahulu. Apakah syarat-syarat tersebut? Adakah engkau sudah bersedia? Yang pertama, membina sebuah jambatan emas dari Istana Melaka ke puncak Gunung Ledang. Yang kedua, membina jambatan perak dari puncak Gunung Ledang ke Istana Melaka. Yang ketiga, 7 tulang hati nyamuk. Yang keempat, 7 tulang hati hama. Yang kelima, 7 tempayan air mata anak darah. Yang keenam, 7 tulang air pinang muda. Mustahil bagi kami Dan- melaksanakan kesemua syarat ini. Diam kamu. Syarat yang terakhir, yang ketujuh, semangkuk darah Raja Muda Melaka. Jika kau mahu, kau perlu tunaikan. Kalau begitu, mari kita pulang ke istana terlebih dahulu untuk berbincang dengan Sultan. Baiklah. Mari. Keesokannya, pengikut-pengikut Sultan pun menuju ke perkampungan untuk menyampaikan titah raja supaya menyediakan ke-7 syarat tersebut agar dapat meminang Puteri Gunung Ledang. Cepatlah. Tolong asahkan keramik Bapak. Boleh, Bapa? Wahai rakyat jelata sekalian, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Mahmud telah menitahkan ke semua pacal-pacalnya untuk melengkapkan ke-7 syarat yang telah ditetapkan. Mana mungkin kami sebagai penduduk dapat tunaikan hajat tuanku tersebut? Diam kau. Siapa yang mengizinkan kau untuk bersuara? Sekarang aku menitahkan ke semua anak darah untuk keluar sekarang. Tidak mengapa, Cepaka. Siapa yang berani ikat akan kubunuh sekarang juga. Cepaka masuk ke dalam. Bagi kerendu Bapak. Kamu 2 orang bunuh orang itu. Matilah kau. Siapa lagi yang berani mengingkari arahan Sultan akan senasib dengan mereka. Oh, dia berani.
kampung menjadi kacau bilau. Yang dahulunya aman, kini hancur akibat ketaksuban cinta Sultan kepada puterinya. 9 purnama telah berganti. Akhirnya, mereka berhasil untuk mengumpulkan syarat-syarat tersebut, kecuali darah Raja Muda yang merupakan darah daging baginda sendiri. Bagaimana persiapan kita? Semuanya telah siap, tetapi masih ada satu syarat yang belum ditunaikan. Apakah syarat itu? Semangkuk darah Raja Muda masih belum ditunaikan. Baiklah, Fatih akan cuba untuk selesaikan syarat terakhir itu. Bendahara menghadap Sultan untuk mengkabarkan syarat terakhir yang belum tertunai. Ampun, Tuanku. Tuan Bendahara ingin menghadap, Tuanku. Beta izinkan. Hamba menjunjung perintah. Ampun, Tuanku. Patih ada satu perkara untuk disampaikan kepada Tuanku. Perkara apakah yang Tuan Hamba yang disampaikan itu? Semangkuk darah Raja Muda Melaka diperlukan untuk memenuhi syarat Puteri Gunung Ledang. Apa? Kiranya beta perlu membunuh anak anda kesayangan beta? Ampunkan Patih, Tuanku. Tetapi bukankah Tuanku benar-benar ingin menikahi Tuan Puteri Gunung Ledang? Benar. Bagi Patih, Tuanku harus melaksanakan syarat tersebut. Ini juga demi meluaskan jajahan takluk Tuanku. Baiklah. Biar beta fikirkannya terlebih dahulu. Ampun, Tuanku. Patih mengundur diri dahulu. Setelah sepanjang malam Sultan berfikir, Sultan memutuskan untuk menunaikan syarat terakhir. Ampun, Tuanku. Raja Muda sudah tiba. Bagi beta, ada betul juga kata Tuan Bendahara. Beta kena luaskan jajahan takluk beta. Mungkin dengan pemenangan Puteri Gunung Ledang, beta dapat luaskan lagi kuasa negeri Melaka. Jadi beta akan laksanakan syarat yang terakhir. Daya! Beta titahkan kau untuk tutup semua pintu istana dan arahkan semua orang untuk tidak keluar dari istana. Dan panggil anak-anak beta datang ke kamar ini sekarang juga. Ampun, Tuanku. Patih menjunjung perintah. Ayanda, di mana Ayanda? Ampun, Tuanku. Ayahanda Tuanku telah menunggu, Tuanku. Selamat. Ayanda? 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 Di sini Ananda. Mengapa tiba-tiba Ayanda mintakan Ananda untuk datang ke sini malam-malam begini? Ayahanda ingin memberitahu sesuatu Ananda. Apakah itu Ayanda? Adakah Ananda akan mendapatkan hadiah daripada Ayanda? Rasanya sudah lama Ananda tidak mendapatkan hadiah daripada Ayanda. Kali terakhir Ananda mendapatkannya sebelum kemangkatan Bunda. Benar Ananda. Wah. Iya Ananda. Wah. Adakah kamu suka wahai Ananda? Ya, Ananda sangat suka Ayanda.
Tapi Wah. maafkan Ayanda, Ayanda. Ayanda, kenapa sampai Ayanda? Maafkan Ayanda. Maafkan Ayanda, Ayanda. Ayanda terpaksa. Dayang, kemari ke sini. Bersihkan. Aku tidak sanggup. Kalau kamu tidak sanggup, kamu akan jadi seperti ini. Pantik menjunjung perintah. Wahai Dayang, adakah persiapan semua telah siap? Sudah Tuan, semuanya telah disiapkan. Jika begitu, apabila terbit mentari fajar pada hari esok, marilah kita segera berangkat ke Gunung Ledang untuk meminang puteri Gunung Ledang bagi memenuhi utusan baginda. Baik Tuan. Setibanya di singgasana Tuan Puteri Ratna Gumilasari, satu keajaiban tiba-tiba berlaku, di mana pengikut-pengikut Sultan semuanya, termasuklah Hang Tua dan Tun Mamat, hilang secara tiba-tiba. Setelah itu, Sultan didatangi dengan satu cahaya yang sangat terang dan muncullah seorang gadis yang sangat jelita datang mendekati baginda. Tuan Puteri, Akhirnya, tuanku tiba juga. maafkan beta Tuan Puteri kerana membuat Tuan Puteri malu. Tuanku, adakah kau masih tidak memahami atau berpura-pura bodoh? Apakah yang Tuan Puteri maksudkan? Kau kejam! Apakah yang beta telah lakukan? Beta telah tunaikan semua hajat Tuan Puteri. Adakah beta telah melakukan kesilapan, wahai Tuan Puteri? Kau sanggup menyeksa rakyat-rakyat kau sendiri. Malah kau sanggup untuk membunuh anak kau sendiri, darah daging kau sendiri. Adakah kau manusia berhati batu? Itulah tanda besarnya cinta beta terhadap Tuan Puteri. Tuanku, kau lemah, kau bodoh. Tidakkah kau memahami setelah aku menghantarkan ke-70 syarat tersebut, itu bermakna aku telah menolakmu sejak itu lagi. Kau dan aku tidak akan dapat bersama. Kita berada di dunia yang berbeza dan kau dan aku tak mungkin bersatu. Tuan Puteri, terimalah cinta beta, wahai Tuan Puteri. Ampunkan beta, Tuan Puteri. Ada bunga di sebalik batu, udang galah hidup di laut. Maafkan baginda, tuanku. Hasrat tuanku tak mungkin berpaut. Puteri pun terus menghilang dan Sultan berasa sangat kesal atas segala perkara yang telah baginda lakukan. Selepas daripada itu, baginda hidup dengan penuh kesedihan dan kesesalan.